Jadi kita berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan hadis ini, kita masuk minggu ke yang ke-14 dan insya-Allah pada malam ni kita akan buat kesimpulan lah. Sedikit kesimpulan berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan selama lebih kurang 3 bulan lebih lah. Jadi sebagai sambungan kepada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan kekeliruan tentang bid'ah. Kekeliruan tentang bid'ah. Jadi minggu lepas, minggu sudah telah sebutkan berkenaan dengan kalau kita tengok di kalangan ulama dan juga di kalangan sahabat, sesuatu yang kadang-kadang ada dalil. Dalil itu ada, bukan tak ada dalil langsung. Ada dalil, cuma dalil itu diperselisihkan. Ada khilaf berkenaan dengan dalil, khilaf sama ada dimansukhkan ataupun tidak dimansukhkan. Khilaf berkenaan dengan dhaif ataupun sahih. Itu pun bagi ulama yang mengatakan ianya telah dimansukhkan, dalil itu telah dimansukhkan, maka dia mengatakan amalan tersebut sebagai amalan bid'ah. Mana setara hak ada dalil tu. Cuma dalil itu setengah kata mansukh, setengah kata tidak mansukh. Jadi kalau hak tak ada dalil tak, lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Mana siapa begitu sekali di kalangan ulama jaga agama ni. Ibadat khusus berkenaan dengan agama ni. Kemudian masih lagi berkenaan dengan kekeliruan tentang masalah bid'ah. Iaitu setengah kalangan mengatakan bid'ah itu adalah bukan satu hukum. Bid'ah bukan satu hukum, tetapi ia diukur ataupun dinilai berdasarkan kepada kaedah syar'iyyah, iaitu dari segi hukum sama ada halal ataupun haram ataupun makruh ataupun harus dan sebagainya. Ada setengah mengatakan begitu. Mana sesuatu perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada benda tu kait dengan benda dunia ataupun benda agama, ibadat sama ada ibadat khusus ataupun ibadat umum, dia kata tidak boleh dihukum selalu. Tak boleh buat putus saya selalu, tak boleh. Tapi kena nilai berdasarkan kepada hukum syar'i, kaedah syar'iyyah. Kena nilai dari sudut itu. Jadi berkenaan dengan hal ini sedikit sebanyak kita telah bincangkan dahulu pada ketika kita membincangkan berkenaan dengan pembahagian bid'ah, iaitu pembahagian bid'ah yang dibuat oleh Izzuddin Ibn Abdissalam, yang mana dia menjadi membahagikan bid'ah itu kepada 5, iaitu haram, makruh, mubah, sunnah, kepada ada wajib, kepada 5 tu. Dan waktu kita telah bincangkan sebelum ni berdasarkan kepada contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dan juga yang dikemukakan oleh imam-imam yang lain yang membahagikan bid'ah kepada beberapa jenis serupa tu menunjukkan bahawasanya pembahagian bid'ah itu adalah dari segi lughawi, dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi istilah syar'i. Mana bid'ah bukan dari segi syarak, tetapi bid'ah dari segi bahasa. Bid'ah dari segi bahasa. Jadi hak ni sebenarnya bid'ah, hak kita tidak boleh hukum selalu benda baru. Benda baru hak zaman Nabi tak ada. Hak tak boleh dok hukum selalu, tetapi kena nilai berdasarkan kepada kaedah syar'iyyah. Hak ni sebenarnya hak bid'ah dari segi bahasa sahaja. Bid'ah dari segi bahasa, bukan bid'ah dari segi istilah syar'i. Bukan bid'ah dari segi istilah syarak. Iaitu bid'ah iaitu amalan baru. Bid'ah dari segi istilah syarak ni iaitu sesuatu perkara yang baru yang menyerupai syariat. Orang panggil amalan agama. Orang panggil amalan agama. Mana orang tengok, orang kata ibadat. Dia benda tu sendiri adalah ibadat khusus. Benda tu sendiri. Lepas tu lepas tu dibuat dengan maksud ta'abbudi, maksud nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud untuk nak boleh pahala. Maksud nak kurang azab, nak hapus dosa, maksud tu. Dengan maksud sana buat tu. Tetapi tidak ada contoh
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada sahabat-sahabat. Jadi bid'ah dari segi istilah syar'inya hak tu mengikut istilah sana, mengikut definisi sana, pengertian sana. Jadi bid'ah mengikut istilah syar'i ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni jawapan dia. Jawapan kepada orang yang kata lagu tu. Kalau benda hak tidak kait dengan benda syarak, benda agama, naik kereta ke, buat lift ke, apa hak tu kita kata deh. Sebagaimana contoh-contoh yang dibuat oleh ulama-ulama seperti Imam Nawawi, Imam Suyuti, Izzuddin Ibn Abdul Salam, Imam Syafi'i sendiri, besar mimbar, besar dan macam-macam lagi. Hak jenis-jenis lagu tu. Hak tu bukan bid'ah dari segi istilah syarak. Hak tu memanglah kena ukur berdasarkan kepada kaedah syarak. Mana kita kata kereta, kaedah syarak kita naik kereta ni hak boleh ke tak? Kalau di tempat molek boleh. Asal beli kereta tu sendiri boleh, tak ada masalah. Itu nilai dari segi kaedah syar'iyah. Kaedah syarak. Kalau hak jenis dunia gitu jalanlah. Tetapi kalau jenis amalan agama, bid'ah dari segi istilah syarak, waktu itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Nabi itu berdasarkan kepada hadis larangan daripada perkara baru di dalam agama dan ia adalah bid'ah. Ini kita bicara dah sebelum ni. Awal lagi kita bicara berkenaan dengan perkara-perkara baru itu masuk dalam kategori mana? Perkara-perkara baru dalam agama. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kamu daripada perkara-perkara baru dalam agama. Jadi benda baru dalam agama ni tentu dah Nabi larang. Jadi benda hak masuk dalam kategori Nabi larang ni kita nak kira buat ni. Kita nak kira buat ni. Okey, nak kira boleh. Tak boleh. Kira tak boleh. Tu masuk dah situ. Duduk dalam hadis tu. Dan juga berdasarkan kepada hadis wa kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Berdasarkan kepada hadis. Jadi berdasarkan kepada hadis itu dan juga berdasarkan kepada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara baru, maka perkara bid'ah sudah ada hukumnya. Bid'ah dari segi istilah syarak sudah ada hukumnya. Sebab tu kita tengok ulama-ulama kita sebagaimana ia telah hamba tunjuk dah sebelum ni. Awak mari dah kita tunjuk apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Ramli, Imam Jarama lagi kalau kita tunjuk. Dan juga Syekh Daud Khatani berkenaan dengan ibadat khusus semaya hok tak ada daripada zaman Nabi. Semaya apa? Semaya raghaib kita kata dia. Semaya raghaib, semaya malam ni 10 Syaban. Hak tu tak ada zaman Nabi. Hak tu sama ada dalam kitab fiqh ke, dalam kitab syarah hadis ke, semua kata tak boleh. Semua kata tak boleh. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam bid'ah mengikut istilah syarak. Iaitu amalan ibadat. Hak tak ada zaman Nabi. Kalau orang tengok, orang kata ibadat, buat tu dengan maksud kau boleh pahala pula. Tak sekira lah besar tu kak. Kalau ikut hak orang duk sebut tu dah. Hak orang duk sebut tu. Benda tak betul bendanya, tapi hak orang duk sebut tu. Jadi berdasarkan kepada contoh-contoh yang dikemukakan oleh ulama-ulama tu menunjukkan bahawasanya bid'ah mengikut istilah syarak ni adalah termasuk di dalam perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak betul golongan yang mengatakan setengah-setengah kalangan yang mengatakan bid'ah ni tak ada hukum. Tak ada hukum. Tu tak betul. Kalau bid'ah dari segi bahasa, tu betul. Betul tu. Siapa hak imam sebut tu. Buat mimbar gapo hak tu, buat masjid, buat sekolah, gapo hak tu betul tu. Tu betul lah. Kalau mengikut bahasa, tapi kalau mengikut istilah syarak tak betul. Tidak betul pendapat sedemikian. Baik. Kemudian mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan tegas di dalam hadis wa kullu bid'atin dhalalah. Mana setiap bid'ah ni adalah sesat. Itu jelas. Itu jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagi kalangan setengah-setengah kalangan tu kan, dia guna dia emosi dah sebenarnya. Dia kata tengok tu duk kata kau orang sesat, duk kata kau orang. Masalahnya kita tidak kata pada siapa-siapa. Ini perbahasan dari segi ilmu. Amalan ni gini. Jadi benda tu kalau betul, terima lah.
Kena terima. Bukan kata kita fokus kudu kata korang ni tak ada, tak ada kata ke siapa-siapa. Tak ada tuju ke siapa-siapa, tak ada. Umum, semua sekali. Kepada diri sendiri juga. Semua sekali. Kepada semua sekali. Tak ada fokus kepada siapa-siapa. Cuma setengah-setengah kalanya ialah dia main emosi gitu ialah. Main gitu. Jadi tak kena lah gitu. Tak boleh. Mana kita guna dengan cara ilmiah. Dengan cara ilmiah. Supaya kita kata kita royak. Amalan ni, maksiat ni tak boleh masuk neraka. Boleh kata orang yang kena tu tak ada kata, tengok kita. Dia kata kita ahli neraka. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Dah orang tu royak tak terima dah. Dah kita buat. Kalau kita tak buat, tak suruh dia kata gapo. Senyak sudah lah. Sepatutnya mana kena fikir lagu tu. Jangan guna pula. Untuk kata cara lagu tu tak boleh. Kemudian masih lagi berkenaan dengan kekeliruan terhadap perkara berkenaan dengan perkara bid'ah. Iaitu di dalam masalah bid'ah ni sesetengah kalangan. Sesetengah kalangan dia keliru di antara adat dengan bid'ah. Ni setengah kalangan dia sangat nak menjaga. Bagus dari satu sudutnya, tapi dia nak jaga sangat sehingga kadang-kadang lebih. Lebih kadang-kadang tu. Dia molek dah cara dia molek dah keinginan tu molek dah, tapi kadang-kadang gitulah orang ni ada lagu tu. Jadi berkenaan dengan adat bukan dengan maksud ta'abbudi, bukan dengan maksud ibadat, bukan dengan maksud agama. Adat ni orang buat bukan dengan maksud sana, adat. Benda adat. Tapi bid'ah sebaliknya dengan maksud tersebut. Kalau bid'ah lain. Bid'ah ni buat dengan maksud amalan agama. Kalau orang tak buat, dia tak dia pandai lagu lain selalu. Kalau ustaz pula tak buat, sudah. Ustaz apa tak buat? Tidak lah tu. Amalan agama tu orang panggil. Amalan agama tu. Kalau adat lain. Kalau bid'ah lain. Jadi adat dia tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Sebab buat tu bukan dengan maksud ibadat. Adat. Jadi adat selagi tidak melanggar batas-batas syariat dan bukan merupakan adat ataupun amalan daripada agama lain, ia dibenarkan. Serupa kita kata berlarut nikah. Berlarut. Kerana dia bukan dengan maksud ibadat. Tak ada orang berlarut dengan maksud nak boleh pahala. Kecuali kalau dia kata berlarut nikah ni boleh pahala. Tu tak ada arah. Tak ada arah selanjut tu. Jadi macam kita kata berlarut nikah. Tu tak ada orang kata boleh pahala. Tak ada. Buat tu apa? Adat bila main nikah, dia jatah pengantin rumah orang lelaki, rumah orang perempuan, lepas tu jatah rumah orang lelaki pula. Adat. Itu adat. Mungkin di tempat lain tak ada. Tempat kita ada. Itu dia tidak kena mengena dengan agama. Tidak ada kena mengena dengan ibadat. Jadi buat tu bukan dengan maksud ibadat. Seperti nak boleh pahala ke, nak rengek dosa ke, apa ke, tidak. Tidak dengan maksud lagu tu. Dan juga tak ada kepercayaan khurafat. Tak ada. Kalau ada kepercayaan khurafat pula, kalau berlarut ni jadi pengantin tu jadi bahagia. Itu khurafat. Kalau ada kepercayaan lagu tu, itu tak boleh. Selagi tidak ada perkara-perkara yang bercanggah dengan batas syariat, boleh. Itu adat. Tapi ibadat lain. Tapi bid'ah lain. Bid'ah ni zahir dia tu ibadat. Dia orang buat pun kerana dengan maksud ibadat. Maksud nak boleh pahala. Serupa kita kata orang buat tahlil lepas pada orang mati. Cik tanya, maksud apa dia? Maksud nak tolong orang dalam kubur, nak suruh kurang azab. Itu maksud ibadat tu. Maksud ibadat. Kalau dia kata ni adat Melayu, tak boleh kata adat tu. Sebab tujuan buat tu bukan dengan maksud adat. Sebab tujuan buat tu dengan maksud ibadat. Sebab dengan maksud nak ringi azab orang dalam kubur. Itu ibadat orang panggil. Itu ibadat. Serupa juga kita kata semaya temik. Orang buat semaya temik, setengah tu buat semaya temik. Bapa yang buat semaya temik tu? Tu tak boleh kata adat tu. Tak ada orang kata ni saja-saja je buat adat orang Melayu. Ada. Sebab dia buat semaya temik tu dengan maksud apa? Maksud nak temik orang dalam kubur. Niat dia lah tu. Nak temik orang dalam kubur tu, takut-takutnya mari muka nakik kau berapa. Kau tak kira, tak cara lah. Tu tak tahu lah. Tu kena tanya dia lah pula apa yang nak temik orang dalam kubur tu.
Nah, tu. Jadi maksud tu maksud ibadat. Bukan dengan maksud adat. Jadi kalau hak jenis lagu tu tak boleh kata adat tu. Hak tu kena kata ibadat. Jadi kalau kini jenis ibadat dia tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benda tu termasuk di dalam kategori bid'ah. Kategori bid'ah. Kalau ibadat. Kalau adat tidak, adat tidak lain. Kemudian begitu juga bid'ah tidak termasuk dalam urusan dunia, tak termasuk dalam urusan dunia. Hal ini berdasarkan kepada pembahagian bid'ah sebelum ini. Oleh Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibn Abdus Salam, dan juga lain-lain. Kalau kita telah berbicara sebelum ini. Mana tidak termasuk di dalam urusan dunia. Bahkan kalau ada bid'ah tu, kalau ada perkara dunia dimasukkan di dalam kategori bid'ah, itu bid'ah dari segi bahasa supaya sebut tadi. Bid'ah dari segi bahasa, bukan dari segi istilah syarak ataupun istilah agama, bukan dari segi itu. Jadi mana urusan dunia ni tidak termasuk dalam itu. Seperti kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu cerita Anas cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala lima lam taf'alu lima lam taf'alu la saluha qala faqaraja shiyasan famarra bihim faqala ma li nahlikum qalu qulta kadha wa kadha qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak terjemah habislah tadi. Nabi lalu dekat dengan satu kaum, Mana dia cerita lagu tu je. Hak hadis hak lebih panjang, hang telah baca dah sebelum ni. Nabi lalu dekat dengan satu kaum yang mana kaum itu dia melakukan talqih, mana buat anggur tanah kumur. Buat cara kahwinkan mayat lelaki itu dengan mayat puan. Anggur buah kemur. Kalau kita panggil kan anggur pohon. Jadi Nabi kata laulam taf'alu la saluha. Kalaulah kamu tak buat lagu nikah lebih molek. Takut molek lagi. Lepas tu Anas cerita, maka keluar buah tak masuk. Sahabat-sahabat pun tak buat lah. Dan Nabi kata lagu tu. Tubik-tubik tak masuk molek buah. Tak masuk molek. Lalu Nabi pun lalu pula lepas pada tu Nabi tanya, lagu mana buah kemur kamu? Mereka pun kata, engkau kata gini. Hak jadinya gini. Nabi pun kata, antum a'lamu bi amri dunya. Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi di dalam riwayat yang lain dia cerita dengan lebih panjang. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, kemudian Nabi tengok penduduk Madinah anggur pohon tamar. Jadi Nabi pun kata lah, apa yang buat lagu ni? Apa yang buat lagu ni? Dia pun rayaklah gini. Kami selalu buat lagu ni. Nabi pun jawab lagu tu juga. Lau lam taf'alu lakana khaira. Kalau tak buat macam molek ke? Bila ikut kata Nabi jadi tak jadi. Bila mana cerita kepada Nabi tak jadi, Nabi pun kata, aku adalah manusia seperti kamu. Kalau aku cerita kepada kamu, idza amartukum bi syai'in min dinikum, kalau aku cerita kepada kamu tentang urusan dunia agama kamu, itu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tak silap. Kalau aku cerita kepada kamu bi syai'in min ra'yi, daripada pandangan aku sendiri, pendapat aku sendiri, fa innama ana basyarun, aku adalah manusia. Bila mana aku adalah manusia, aku boleh melakukan kesilapan, boleh melakukan silap. Jadi setengah. Jadi amun nak sebut sikitlah, mana sebab ada kalangan tak faham, apa kok mana Nabi ni boleh buat silap ni? Macam mana Nabi boleh buat silap? Nabi dia sebagaimana kita juga manusia biasa, sebagaimana kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Taala suruh Nabi kata, aku hanyalah manusia seperti kamu. Aku ni manusia serupa kamu. Kalau aku dibuat daripada tanah, kamu pun buat daripada tanah. Jenis tu lah. Tak ada tanah mari syurga apa tak ada. Kalau kita nak kata Nabi ni tanah mari syurga, kena ada dalil. Kena ada bukti, kena ada. Asal dia tak ada, asal dia serupa hak ramai-ramai. Hak tu hak asal. Dalam ayat tu pun Allah Taala suruh Nabi kata manusia seperti kamu, serupa kamu. Kamu tu siapa? Manusia lain. Sahabat-sahabat umat kemudian serupa.
Cuma bezanya yuha ilai, diberikan wahyu kepada. Fasal, kalau orang ngaji mantik, dia kata yuha ilai itu fasal. Muha, fasal yang memisahkan di antara jenis manusia. Yang memisahkan di antara jenis manusia. Mana Nabi dengan manusia lain serupa, makan, minum, kecing, berok, serupa, lapar, kenyang, serupa. Tapi yang memisahkan di antara Nabi dengan manusia yang lain, apa dia? Yuha ilai, diwahyukan kepada. Itu beza. Situ beza. Tu diberikan mukjizat. Bila mana diberikan wahyu, maka dia adalah senjata-senjata untuk menyampaikan wahyu tu. Di antara dia mukjizat. Itu je beza. Jadi bila mana Nabi ni manusia serupa dengan kita juga, setengah orang dia kata, kalau kata lagu tu hina Nabi, bukan masalah hina. Hina apa kok kata lagu tu? Nabi sendiri pun kata lagu tu. Mana Nabi hina diri dia? Kok hina Nabi? Lagu tu. Tak kena lagu tu. Bukan hina. Tak, kalau kita kata ayah kita serupa dengan kita, buat dengan tanah supaya tolong, kita hina ke ayah kita? Tidak, bukan masalah tu. Hina mulia bukan dari sudut tu. Bukan dari sudut tu. Kalau tolak ajaran Nabi, hak tu lah hina dia tu. Sebab hak dia suruhnya ajaran dia. Supaya dalam hadis tu, kalau aku suruh kamu dengan urusan dunia, urusan agama, kalau aku suruh kamu dengan urusan agama, pegang. Hak tu hak Nabi suruh pegang. Mana mulia ke Nabi, pegang agama. Pegang agama. Tu. Jadi Nabi manusia sebagaimana kita. Seperti di dalam hadis ini dan juga hadis yang kita baca sebelum ni, mana berlaku kesilapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kepada manusia-manusia yang lain. Dan kesilapan di dalam urusan dunia tidak mencacatkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi. Silap dalam urusan dunia, itu tidak cacat. Dalam semaya Nabi lupa. Nabi boleh lupa dalam semaya. 4 rakaat Nabi pergi buat 2, sudah 2. Misalnya patutnya anda sahabat pun tanya, mana ni? Aku siratis salah am nasita? Semaya dipendek ke ataupun engkau lupa? Kejut. Mana berlaku lupa? Patut tak boleh nak terima Nabi berlaku lupa. Dalam hadis sahih ada. Dalam Quran apa sebut? Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu bila mana engkau lupa. Mana Allah Ta'ala kata kepada Nabi, ingat Tuhan bila mana lupa, mana boleh berlaku lupa kepada Nabi. Dalam Quran juga sebut banyak, Nabi Musa pun berlaku lupa, Nabi Adam pun berlaku lupa. Walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasya. Nabi lupa. Kami telah berjanji dengan Adam dulu, lalu dia pun lupa. Mana lupa? Nabi pun berlaku lupa sebab Nabi adalah manusia biasa. Hak tu kita kena ingat. Patut kita kata Nabi berlaku lupa kepada dia, adakah dengan kata-kata lagu tu bermakna menghina Nabi? Kalau lagu tu tak kau lah hina Nabi, bukan kita kau dulu hina Nabi. Kalau lagu tu tak kena, lagu tu tak kena. Anggap lagu tu tak kena. Sebab ada di kalangan setengah-setengah kalangan kita ni yang menganggap lagu tu letak kedudukan Nabi tu bukan serupa dengan manusia, tapi letak Nabi tu kedudukan dia tu bukan manusia lah. Manusia tapi laisakan bashar, bukan serupa manusia. Tak tahu manusia lah ke mana, bukan serupa manusia. Tak kena. Nabi pun manusia serupa dengan kita juga, serupa dengan kita. Jadi boleh berlaku silap kepada Nabi di dalam urusan dunia. Di dalam wahyu Nabi tidak tersilap. Baik. Jadi hak ni berkenaan dengan urusan dunia tidak termasuk dalam perkara bid'ah. Urusan dunia tidak termasuk dalam benda bid'ah. Seperti di dalam hadis ini Nabi SAW dengan jelas kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam riwayat lain dengan jamak bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan-urusan dunia kamu lebih tahu. Waktu kamu buat, waktu buat sendiri mengikut kreativiti masing-masing, mengikut kepakaran masing-masing, ikut. Jadi hak ni dah hak sepatutnya kita kena beragama orang Islam. Termasuk ahli-ahli agama kena fikir, kena kreatif dalam perkara-perkara dia boleh membawa kemajuan kepada orang Islam dalam persoalan dunia.
Agama tu tak boleh tinggal. Ibadat Allah Subhanahu Wa Taala wajib gapo tu tak boleh tinggal. Tapi benda dunia ni pun jangan tinggal juga. Jangan jadikan mana seperti agama-agama lain, orang yang mana ahli agama, hak dipanggil ahli agama, dia ni mempunyai hak eksekutif agama saja. Agama saja. Dunia tak boleh tanya langsung. Tak tahu apa satu dalam persoalan dunia. Tu. Jadi agama saja. Sehingga bab dunia langsung tak cara. Menyebabkan satu pihak lagi dunia boleh kepada orang dunia suatu. Kalau tak reti agama langsung. Sehingga berlaku kerosakan di dalam dunia. Berlaku kerosakan bila mana dunia tu dikuasai oleh orang yang semata-mata reti dunia je. Tu yang berlaku penyelewengan lah, buat ikut suka hati lah, apa ikut dia. Ikut dia. Apa? Sebab dunia hanya orang yang reti dunia saja cara. Hak reti agama langsung tak cara ke dunia. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Silap. Jadi, hak ni lah sepatutnya kalau kita nak kembali. Ahli agama pun, hak ni lah dia boleh kembali. Mengikut bidang masing-masing. Yang mana sekarang ni kita tengok ramai ada ahli agama. Sudah ramai ada di kalangan ahli agama. Ia berkecimpung mana masuk dalam bidang kita kata perbankan ke. Nak kembalikan lagi sistem, apa kita kata, sistem perbankan, sistem muamalah jual beli. Tapi nak kembali sistem muamalah jual beli itu tidak lari daripada garis panduan Islam. Cuba bayar. Kalau orang agama ni tak cara langsung ke dunia. Tu bab muamalah. Kita tak cara ikut dia nak nego petunggal langit pun. Cuba bayar. Lagu mana jadi pokok-pokok nego? Lagu mana hak jadi pokok-pokok nego? Setara MLM tu pun gagal riuh benda dia. Hak ni kata gini, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Cuba bayar. Hak tu ada ahli agama masuk campur. Cuba kalau ahli agama tak masuk campur langsung. Tak ada patah langsung. Ikut dia buat. Ikut dia buat. Apa tu mana ahli agama dia kena masuk berkecimpung. Kena masuk berkecimpung dalam bidang-bidang dunia. Termasuk bidang pemerintahan apa. Semua kau. Semua kau. Dalam budaya apa. Budaya. Kita setara mana budaya. Budaya ni. Kuda kapal ni setara mana. Kita nak tunjuk kau orang mana. Atau hak lain pula. Setengah-setengah tu kak. Nari macam-macam lah. Lagu mana. Boleh kalau kita nak tontonkan kepada pelancong-pelancong. Ikut kacamata Islam. Adakah dia menampakkan mana tak molek orang tua kita dulu nampak lagu dasar orang tua kita dulu deh, dasar orang tua ni tak ada tamadun sikit abu. Adakah menampakkan begitu ataupun tidak? Tu orang agama kena masuk campur. Orang agama mana masuk campur? Bawah Kementerian Kebudayaan ada orang agama, bawah Kementerian Agama ada orang agama, barulah terkawal. Semua terkawal. Tu. Jadi kalau orang agama langsung masuk campur kau ke, habis. Jadi sepatutnya orang agama dia kena fikir nak peluang, nak kembali hak ni. Hak ni pun itu juga. Dalam bab ibadat tak payah nak fikirlah nak kembali, tak payah. Hak tu cukup dah Nabi buat hak Nabi royak sudah tu. Hak Nabi royak pun tak ada nak buat. Tak ada nak buat. Berapa orang kat kita ni ramai-ramai hak duk sungguh sangat ni. Semaya duha nak hari. Orang kat. Macam bila? Macam bila? Hak tu. Hak semaya witir nak malam apa orang. Hak tu pun tak terbuat. Dah nak buat ibadat sangat buat hak tu dulu. Buat hak tu dulu. Tak usah duk fikir nak tambah hak tu, nak tambah hak ni, nak tambah hak tu. Buat hak Nabi royak ada. Kalau nak kembali hak ni, hak Nabi suruh kembali. Hak Nabi suruh kembali. Cuma jangan siapa lupa ke diri, janganlah. Kena ingat dunia ni pun kena ingat ia adalah jambatan untuk pergi ke akhirat, persinggahan sebagaimana Nabi SAW sebut kamu hidup atas dunia ni sebagaimana dagang, sebagaimana orang yang berdagang, jalan je, bukan tempat kita ni. Yang ni perjalanan je, nak pergi lain. Hak nak pergi sebenarnya tempat lain. Mana kalau cari dunia, kembali dunia pun, mana kembali dari segi keduniaan pun kena ingat matlamat adalah agama, adalah akhirat. Itu matlamat. Bawa dunia hak kita ada, bawa ke akhirat. Baik. Kemudian di antara kekeliruan juga setengah kalangan kita, iaitu ada juga yang keliru dalam masalah bid'ah ni berkenaan dengan ibadat hak umum, Jadi bid'ah tidak termasuk di dalam ibadat umum.
ibadat hak umum. Buat tu dengan maksud mengabdikan diri kepada Allah juga, tetapi tidak khusus, tidak yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab asal usul kejadian kita ni, tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni adalah dengan maksud ibadat, dengan maksud ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, untuk beribadat. Jadi makna kita ni hamba Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari semua aspek kehidupan. Sepanjang hidup kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi petunjuk kepada kita di dalam melalui kehidupan sebagai seorang hamba ni, daripada kecil sebelum beranak lagi sampai mati. Siapa kau mati, ada, semua ada panduan, cukup siap panduan-panduan tersebut. Jadi hak berkaitan dengan ibadat umum ni, ni tidak ada, tidak termasuk di dalam kategori bid'ah, tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Seperti hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Tidaklah engkau membelanjakan satu perbelanjaan untuk mencari keridaan Allah kecuali akan diberikan pahala. Sehingga yang engkau letakkan di dalam mulut isterimu, sehingga kau letak dalam mulut bini. Mana nafkah, cari menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Waktu pun ibadat juga tu. Ibadat, pergi kerja. Ibadat juga tu. Pergi kerja tu. Termasuk dalam ibadat, tetapi itu ibadat umum. Ibadat umum. Yang mana dalam ibadat cari nafkah tu kita boleh keluar. Tidak kata mesti kena ikut orang Nabi saja. Tak. Kalau Nabi dulu nego setara tu, ya kita pun kena nego setara tu juga. Ada waktu. Waktu tidak. Sebab dia bawa ibadat umum tu urusan-urusan dunia, urusan-urusan dunia. Cuma kita sebagai hamba Allah, kita nak buat urusan dunia tu, kita kena ikut garis panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Mana kalau nego tak boleh riba. Kalau nego tak boleh nipu. Ada panduan. Ada panduan. Kalau merata tak boleh gini-gini, tak boleh menyeleweng, tak boleh mana kena adil. Kena adil, tak boleh susu kau gapo kau tak boleh. Dia adalah tu. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu panduan dalam memilih pemimpin, panduan dalam hak ni, panduan dalam nak cari isteri kau gapo kau, semuanya ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak tu termasuk di dalam kategori ibadat umum. Ibadat umum. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Begitu juga di dalam hadis yang lain secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara baik itu adalah sedekah. Adalah sedekah. Mana boleh pahala, boleh pahala. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Sebab apa hak tu sahabat-sahabat tak ada bahas hak tu. Sahabat tak ada kepala hak tu. Maknanya mari bentuk cara lagu lain ke, cara perniagaan lagu lain ke, sahabat ulama-ulama kita tabi'in dulu hak tu tak cara hak tu. Tak jadi masalah. Tapi kalau dalam bentuk ibadat khusus, semaya. Tu tadi. Semaya, tu tadi. Setara serupa semaya duha, semaya duha. Semaya duha ni ketu dah sunat. Sunnah Nabi ajar. Tapi bila mana sahabat tengok bila nak semaya duha pakat ke semaya ramai-ramai di masjid, sahabat tegur selalu. Tegur selalu. Apa takut jadi berubah. Berubah takut orang faham kalau nak semaya duha, masjid tempat dia. Masjid tempat dia. Takut orang faham lagu tu. Ibadat khusus boleh. Ibadat khusus kena ikut betul-betul cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tapi kalau ibadat umum serupa ni di dalam kehidupan peribadi, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan bernegara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, itu ibadat umum. Itu tak apa, nak peluah tak apa. Cara meretoh lagu mana asalkan tidak langgar batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak apa. Meretohlah cara lagu mana apa ikut. Asalkan tidak langgar batas syariat, tidak langgar. Nak menego kau, nak berapa kau, tak apa. Jangan langgar batas syariat sudah. Asal lagi. Lupa tadi. Begitu juga dalam kita kata dalam persoalan lain, kau bukan jenis ibadat, supaya kita kata berubah deh. Berubah dia tidak termasuk dalam persoalan ibadat berubah. Bomo kalau kita kata bomo. Kau tu tidak termasuk dalam persoalan ibadat. Kau tu tidak masuk dalam kategori ibadat khusus. Tidak termasuk. Dia boleh peluah. Boleh peluah.
Walaupun hak lebih baiknya, kalau kita katakan bomo hak lebih baik, cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak tu hak lebih baik. Tapi benda tu boleh peluah. Sebab tu mana ulama dia gariskan seperti Hafiz Ibnu Hajar dan juga ulama-ulama yang lain, Khattabi, dia ramai lagi ulama dia gariskan beberapa panduan di dalam kalau kita kata nak bomo, berapa panduan dia. Kena bahasa Arab sebab orang Arab. Kalau orang Melayu ni kat bahasa Arab tu apa? Nak suruh faham gapo hak tok bomo kata. Dia faham. Ni tak ada unsur syirik. Kalau kita kat tok bomo sebut kat Melayu, tak ada unsur syirik. Tak apa. Jangan ada unsur syirik. Nah, jangan ada unsur pemujaan. Lepas tu adalah beberapa lagi panduan yang digariskan oleh ulama-ulama. Hak tu tak apa. Peluah pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia tidak termasuk dalam kategori ibadah. Tapi dia masuk dalam kategori berobat. Berobat. Sebab kita pergi hospital, klinik. Klinik. Kita pergi klinik. Tak apa. Doktor obat lagu mana berubah semacam apa tak apa. Itu tidak jadi masalah. Cuma hak Nabi sallallahu alaihi wasallam lari gede pok tok bomo lari ke apa. Takut-takut lama-lama sekali jadi percaya ke tok bomo. Sebab tok bomo ni dia lain daripada hak obat hak kita makan hak biasa hak doktor ni ke. Kalau hak doktor ni kita nampak obat hak dia beri. Kita pergi sakit gigi kak dia pun beri obat ni. Kita pergi sakit kepala kak dia pun beri obat ni. Jadi kita makan kita nampak bukan ki doktor tu ki obat. Walaupun hak sebenarnya kita jangan percaya mana obat tu yang menyembuhkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Tapi pokok mana pun kita nampak. Jadi kita tidaklah jadi puja ke doktor tu. Puja ke doktor tu sebab kita nampak obat hak dia beri. Hak kita makannya obat. Bukan ki doktor siu. Tapi kalau tok bomo ni dia tak kadang-kadang tak nampak obat, tak ada obat tu. Gigi tok bomo siu baca siu. Siap. Takut-takut lama-lama jadi keramat pula tok bomo. Puja tok bomo pun tak jadi. Tok bomo lah yang menyembuhkan. Hak tu tak sih. Hak tu tak sih. Jadi syirik, hak tu tak sih. Jadi kalau tok bomo ni dia lebih dekat dengan hak tu. Walaupun dengan doktor pun boleh jadi juga. Lama-lama jadi puja doktor, tapi jauh sikit sebab doktor ni nampak dia beri obat, dia kan nampak obat tu. Macam tok bomo ni setengah-setengah tu tak nampak obat. Tak nampak obat, takut jadi puja tok bomo. Hak tu sebenarnya takut jadi lupa. Yang menyembuhkan yang sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok mana nak ayatnya? Mana benda berubat ni dia tidak termasuk di dalam kategori bidah sebab dia tidak termasuk dalam kategori ibadah. Dia masuk dalam kategori berubat. Baik. Jadi kesimpulan dia ni setiap amalan ni mesti berdasarkan kepada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan hak khusus semaya, puasa, hak apa tu deh. Semaya, puasa, zikir. Tu hak tu kita nak buat dengan kaifiat bentuk-bentuk tertentu dengan penetapan waktu tertentu apa tu tak boleh. Panah-panah tak boleh. Kena mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hak tu. Kalau tak ada hak tu tak ada batas hak tu gak. Semaya tak tahu berapa jenis semaya lagi nyereka. Setara hak ada ni pun banyak mana dah nyereka. Semaya berapa semaya berapa ni nyereka. Nyereka. Jadi kalau tak ada batas tu tak tahu semaya berapa pula nyereka lepas ni. Tak kena buat jadi ne pula semaya hak lima. Tak kena buat. Batu tali. Dia kena ada dalil syar'i, dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca ni dan juga berdasarkan kepada kaedah. Kaedah ni pun mari daripada hadis ni juga. Iaitu al-aslu fil ibadah al-hazar atau al-aslu fil ibadah tauqifi. Mana asal dalam ibadat ni adalah dilarang ataupun tauqif. Kena jangan buat asal dalam ibadat. Kalau tak ada dalil jangan buat. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahawasanya ibadat itu ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asal di dalam ibadat juga adalah ittiba', mengikut. Ikut hak Nabi tunjuk. Hak tu pun tak ada nak buat. Tak habis nak buat. Jemuh. Apa cemuh nak buat hak tu. Hak tu buat hak tu dulu, buat. Kemudian masalah ibadat dan agama ni tidak boleh diukur dengan akal, tak boleh. Kita nak ukur dengan akal semata-mata tak boleh. Ibadat. Tak boleh kita nak ukur dengan akal. Molek ke? Apa molek ke? Tak boleh. Bukan dengan akal. Ukuran agama bukan dengan akal. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas'i min a'lahu." Riwayat Abu Dawud. Kalau nak agama ni
diukur dengan akal, tentu bawah khuf tu lebih patut lagi disapu daripada atas khuf. Khuf, orang kita tak rajin pakai khuf. Nah, Malaysia ni khuf pun tak kena apa kali. Tak kena khuf tu apa tahu khuf. Jadi khuf ni sebab kita kata stocking lah, stocking. Cuma stocking kulit. Stocking daripada kulit. Tu asal dia, stocking daripada kulit. Waktu tutup tu keming-keming, angin pun tak boleh masuk. Jadi orang pakai pada ketika musim sejuk. Musim sejuk yang bersangatan. Bila pakai khuf, dia ada hukum dia. Bila mana ambil air semaya, tak payah basuh kaki. Pakai sapu atas khuf je. Ambil air semaya, ada tempoh dia lah. Orang bermukim sehari semalam. Orang bermusafir 3 hari 3 malam. Adalah syarat-syarat dia apa tu. Maknanya ambil air semaya, tak payah basuh kaki. Tak, cuma sapu di atas khuf. Jadi sapu di atas khuf tu sapu mana datang? Bukan bawah datang. Hak wajibnya datang. Semua ulama sepakat wajib datang. Hak bawah tu khilaf. Ada kata sunat. Tapi wajib ada seorang habuk kata wajib sapu bawah. Seorang habuk tak ada kata. Hak kata boleh sapu bawah tu ada kata sunat, ada kata mustahab, ada kata tak boleh sapu. Nabi tak pernah ajar sapu. Riwayat hak kata Nabi sapu bawah tu semuanya dhaif. Jadi sapunya datang saja. Jadi Sayyidina Ali kata, kalau nak agama ni kita nak nilai dengan akal, dengan otak kita, sepatutnya bawah lah sapu. Moga bawah kok cuma bukan datang. Ni sapu datang. Buat geria sapu datang. Mana kalau agama ni nak dinilai dengan akal. Jadi agama ni kita tidak boleh nilai dengan akal semata-mata. Tak boleh. Dia kena nilai dengan dalil, dengan hujjah. Itu agama. Sebab khuf ni dia kerah. Salah satu daripada syarat khuf ni dia kena kerah. Kalau jalan tembok tu, jalan atas seming tu tak pecah. Kalau pecah, tu tak boleh. Tak cukup syarat. Itu syarat khuf. Jadi kerah mana mungkin dengan khuf tu dia buat jalan tu bawah atas seming ke apa. Jadi sepatutnya kalau sapu kat bawah lah. Ni duk sapu datang. Buat geria sapu datang. Kalau nak kira dengan akal kita. Baik sapu bawah. Tapi tu agama ni dia tidak lagu tu. Ukuran agama ni bukan lagu tu. Mana ukuran agama adalah dalil. Kemudian seterusnya agama Islam ini sempurna dah. Itu sempurna. Daripada apa yang telah kita bincangkan. Cukup. Yang diperlukan, segala yang diperlukan oleh umat sepanjang zaman ini cukup. Tak perlu dah fikir nak tambah amalan. Amalan gapo, nak tambah amalan gapo, nak tambah, tak perlu fikir. Beramal dengan hak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Jadi ayat ni pun kita telah bincang sebelum ni. Mana telah sempurna amalan agama. Tak payah kita nak fikir. Begitu juga Nabi SAW bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih, wa la 'amalin yuqarribu ila an-nar illa qad nahaitukum 'anhu." Tak ada suatu amalan yang mendekatkan kamu kepada syurga kecuali aku suruh kamu buat. Dan tak ada suatu amalan yang mendekatkan kamu kepada neraka kecuali semuanya aku larang. Cukup, semuanya cukup. Dan Nabi SAW telah beritahu kepada kita panduan daripada baginda telah cukup. Tak payah kita nak fikir lagu mana nak kurang azab apa tak payah dah. Pada dengan Pak Nabi tunjuk dah. Kemudian pengakuan daripada orang kafir sendiri zaman sahabat Nabi SAW bahawasanya Nabi SAW mengajar semua perkara, semua benda dia ajar. Nabi semua benda dia ajar. Tu. Kalau kita nak kata ada ke Nabi nak ajar belaka, tak ada juga dia. Tak ada juga dia banyak kerja dia. Tak ada kata lagu tu. Kata-kata lagu tu lah mencacatkan Nabi. Tu mencacatkan Nabi. Boleh. Tak boleh kata lagu tu. Boleh. Jadi ada orang kafir kata kepada Salman, Nabi kamu ni ajar kamu segala perkara ni, hatta al-qiraah. Sehingga cara buai air pun dia ajar juga. Nabi kamu semua benda ni ajar. Pelik dia. Mana pelik dan pengakuan daripada dia bahawasanya Nabi ni mengajar semua perkara. Salman pun kata, ya Nabi ajar kami gini. Ajar berlaku. Cara nak menghadap, cara buai dan menghadap kiblat dan sebagainya. Jadi mana semua perkara telah diajarkan oleh Nabi SAW dan dia diakui oleh orang bukan Islam sendiri. Begitu juga Nabi SAW mengingatkan kepada kita, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Aku telah membawakan kepada kamu agama di dalam keadaan putih bersih, dalam keadaan sempurna, cerah, gemilang, cerah. Nampak terang.
Kalau Musa hidup, kalau Nabi Musa hidup zaman ni, tak ada peluang pada dia. Kecuali ikut. Nabi pun kalau dia hidup zaman kita ni, dia kena ikut kehendak. Dia kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Mana tak perlu Nabi Musa dia mari, tak cukup lagi, kena pakai syariat aku etek. Tak boleh. Tak payah dia kecek lagu tu, tak payah dia kata lagu tu. Sebab apa? Sebab syariat Nabi SAW telah pun sempurna, telah pun cukup. Mana kalau Nabi hidup zaman ni pun, Nabi pun tak boleh nak mana-mana tambah, kita tak usah tanya. Tak usah tanya kita. Kalau Nabi pun tak boleh mana-mana, kita kan lebih-lebih lagi. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik wa man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum sunnati fa'alaykum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Aku tinggalkan kepada kamu dalam keadaan putih, dalam keadaan jelas, nampak nyata ajaran agama ni. Amalan agama ni jelas gini semua kepada kamu. Malam seperti siang. Kalau malam serupa dengan siang tak usah tanya. Mana ceruh ajaran hak Nabi royak. Hak tak berapa nampak pun sebenarnya ceruh juga. Terang juga, jelas juga. Hak tak berapa nampak. Kalau hak nampak terang, tak payah tanya. Lebih-lebih lagi. Tidak terpesong daripada ajaran yang aku bawa ni, aku tinggal kepada kamu ni selepas aku, kecuali orang itu adalah orang yang binasa. Orang binasa. Nak cari lagi hak lain. Binasa orang itu menempuh kebinasaan. Sesiapa yang hidup selepas daripada aku, Nabi kata dia akan melihat banyak perselisihan. Maka pada ketika itu hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi pesan semua, Nabi pesan ni. Kalau berlaku berselisih pihak, kalau berlaku ikhtilaf, balik kepada sunnah Nabi, balik kepada sunnah khulafa'. Dalam Quran pun begitu juga. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jikalau kamu bercanggah dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah dan balik kepada Rasul. Jikalau kamu beriman dengan Allah dan hari kemudian. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak, demi Allah tidak. Nabi kata. Allah Ta'ala sumpah. Demi Tuhanmu, demi Allah. Allah Ta'ala sumpah dengan nama dia. Mereka tidak beremek. Manusia dia tidak beremek. Sehingga mereka menjadikan Nabi SAW sebagai pemutus di dalam perkara yang diperselisihkan di kalangan mereka. Kalau ada perselisihan, balik ke Nabi. Balik kepada Nabi. Kalau tidak balik kepada Nabi, tak beremek. Allah Ta'ala kata tak beremek. Tak sepenuh ini. Tak. Hak tentu kita kena klik Nabi. Tak masalah agama lah, masalah agama. Masalah ibadat, hak tu tentu kena klik Nabi. Hak tu kena rujuk kepada Nabi. Apa lagu tu? Benda dunia pula tu. Urusan dunia ni, nego ke berapa ke, kena balik. Hukum Islam. Kena tengok hukum Islam. Cara yang ditetapkan oleh Islam. Kemudian neraca amalan itu sama ada soleh ataupun tidak soleh, diterima ataupun ditolak, itu mengikut sunnah. Itu neraca dia, penimbang dia. Iaitu mana amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat sesuatu amalan yang mana amalan itu tidak termasuk dalam urusan agama kita, maka dia tertolak. Kalau amalan itu bukan mari daripada Nabi SAW, maka dia tertolak. Dia tertolak. Kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana semuanya nak penentuan amalan itu diterima, neraca dianya sunnah Nabi SAW, mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda waktu. Jadi kita sebut-sebut ni apa? Takut-takut kita buat apa-apa saja, takut saja. Kita tak silah buat saja. Nak buat biar boleh hasil, biar kita berasa berat pun, kita berasa berat. Allah susahlah kalau tak boleh buat lagu ni, susahlah kalau tak boleh buat lagu ni, patut kita nak tolong lagu mana orang mati tu, biar kita berasa lagu tu pun. Tapi kita kena ajar. Mana kita buat tu biar tentu kita yakin benda tu siapa ke, benda tu jadi ke, biar tentu lagu tu. Takut-takut buat saja. Hak tu hak hasilnya buat saja. Hak tu hak hasil. Takut gigi hari akhirat pula tak boleh apa-apa, kosong. Jadi mana benda hak kait dengan agama ni semua kena berdasarkan kepada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak orang panggil agama.
Begitu juga benda hak kait dengan Nabi. Kalau kita nak kata Nabi ni gini, Nabi ni sampai kecil dia tu dia tak pernah jerit sejak daripada dia lahir siapa kau. Besar tak pernah jerit. Hak tu kena ada dalil. Kena ada dalil hak tu. Dalil pandai-pandai kita nak sebab benda kalau benda tu benda pelik, mesti orang cerita. Mesti orang kecil. Mesti Nabi mesti sebut. Kalau tak ada kecek kat asal dia tak ada al-aslu al-adam. Kaedah fiqh. Kau nak pakai kaedah fiqh tak? Asal dia tak ada serupa ramai-ramai. Kalau ada pelik lagu tu mesti orang kecek. Mesti orang kecek. Kalau tak ada. Nabi tak ada bayar sehingga ada hak kata Nabi ni kalau siapa-siapa jerit bayar dia kafir. Ada lagi perkara yang membatalkan iman iaitu jerit bayar Nabi. Rupa-rupanya. Tak lihat tu pandai-pandai kita nak kata lagu tu. Nabi serupa manusia biasa. Ada bayar, ada apa, tak ada. Jadi kalau benda tu berlaku, mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Ternyata tak ada dalil. Tak ada dalil. Kalau dalilnya lagu lain. Bercanggah dengan hak tu. Begitu juga benda-benda lain. Nak kata Nabi Najib, dia ditelai oleh bumi, kau apa-apa. Itu semua kena ada dalil. Kena ada dalil. Kena ada daripada hadis Nabi SAW daripada apa yang disebutkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang kita bincang berkenaan dengan hadis ni. Selama lebih kurang 14 minggu kita bincang berkenaan dengan hadis ni dan juga berkenaan dengan masalah bid'ah ni. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan kepada